kerana dia tak lama lagi akan diluncurkan di Malaysia dan dijangka pada September. Okey, Mitsubishi Xpander akan dilancarkan di Malaysia. Jadi kita nak cerita apa yang kita tahu, apa maklumat yang kita dapat setakat ni tentang Mitsubishi Xpander. Okey, pada peringkat awal sebenarnya saya dengar cerita bahawa Mitsubishi Xpander ni adalah sebuah versi CBU dari Indonesia. Tapi maklumat-maklumat terkini yang saya baca di media sosial mengatakan bahawa Mitsubishi Xpander adalah sebuah versi C. Itu mungkin satu faktor lah kenapa mungkin dia dipasang di Malaysia. Okey, bukan yang ambil daripada Indonesia, sebab di Indonesia semuanya adalah versi cerah. Dan berdasarkan gambar-gambar yang kita perolehi, kita dapati bahawa okey, hanya Xpander Ultimate, okey, atau Xpander versi biasa yang dibawa masuk di Malaysia, dan versi Cross saya rasa tak masuk. Tapi yang Sport saya tak pastilah, mungkin ada versi high spec dia, mungkin versi Sport dan sebagainya, tak pasti. Okey, selain tu yang kita tahu tentang Xpander, selain dia adalah facelift, dia dipasang di Pahang. Okey, kemudian Xpander ni dah ditambah baik lah daripada apa yang kita lihat yang versi yang lama. Kalau ikatkan versi yang lama, ada beberapa isu tentang warna cat, kemudian lampu ni yang tak terang. Tapi dikatakan dalam versi facelift ni, semua masalah-masalah ini telah diatasi. Okey, Xpander dikuasakan dengan enjin 1.5cc, okey, ataupun lebih tepat 1499cc. Dia mempunyai nadi kuasa 105 PS ataupun 102 horsepower. Okey, itu dia punya kuasa enjin. Okey, dan di Indonesia ada dua pilihan transmisi ataupun dia punya gear. Pertama adalah 4 automatic transmission, okey, dan yang kedua adalah 5 manual transmission. Tapi saya jangka di Malaysia ni Mitsubishi selalunya tak adalah keluarkan terlalu banyak type, mungkin ada satu type je lah. Mungkin dia hanya bawa versi automatic 4. Okey, 4 transmisi automatic yang kebanyakan orang Malaysia memang
Okay, berbanding dengan CVT mungkin kelancaran, penjimatan dan sebagainya. Tapi kita selalu dengar tentang isu di mana CVT ni mengalami masalah, okay, kerosakan atau over dan sebagainya. Jadi mungkin ada baik dan ada tak baiknya lah 4 transmisi automatik yang ditawarkan oleh Mitsubishi ini. Okay, tapi saya pengalaman dulu saya pernah bawa Toyota Vios Dugong tu. Okay, menggunakan 4 gear. Okay, gear dia ni lah automatik 4 kelajuan. Okay, antara kelemahan saya dapati dalam transmisi 4 kelajuan ni adalah bila dia mencapai speed 110, okay, enjin akan mula bising, akan mula mengaum lah. Sebab dia nak next gear sepatutnya macam itulah kan. Tapi sebab ada 4 dia akan hold kat situ, akan bunyi akan sedikit mengaum lah. Berbanding sekarang ni saya gunakan Honda City, menggunakan CVT, dan bila bawa satu lebih daripada limit nasional pun masih lagi tak bising. Cuma kebetulan Honda City adalah sebuah kereta yang bising, semua bunyi dari luar akan masuk. Dia bukan sebab enjin yang bising, tapi kereta ni memang macam itu bising. Okay, sebab kedap bunyinya sangatlah hampir bagi sebuah kereta Honda City. Okay, atau belum BRV lagi, lagilah bunyi macam apa, helikopter dalam tu Okay, kemudian dari segi tempat duduk, okay, ini yang mungkin menarik minat orang untuk beli. Okay, dia ditawarkan dengan 7 tempat duduk dan ketujuh-tujuhnya selesa untuk diduduki oleh orang dewasa. Kalau berdasarkan review yang saya lihat, orang dewasa yang berketinggian 170 pun masih lagi selesa untuk duduk di kerusi baris ketiga. Okay, cuma kalau nak cerita tentang kekurangan tentang tempat duduk di Xpander ni pada saya adalah kerusi barisan kedua yang di tengah tu tiada headrest. Okay, jadi tak sesuai untuk orang dewasa. Okay, ia mungkin boleh menyebabkan kalau berlaku kemalangan, mungkin lehernya boleh patah lah. Jadi lebih sesuai untuk kanak-kanak. Tetapi bagusnya yang kerusi di tengah tu boleh diturunkan untuk dijadikan sebagai armrest. Okay, jadi macam itu. Okay, benda lain yang kita tahu tentang Xpander adalah dia punya ground clearance. Ground clearance ni maksudnya jaraknya daripada bumi tu, okay, adalah 205 mm, dan ianya adalah antara yang SUV yang ground clearance-nya yang paling tinggi dalam pasaran. Okay, kalau mungkin nak dibandingkan dengan Arus ataupun Rush, mungkin mereka lebih tinggi. Silap saya mungkin 220 mm. Tapi untuk sebuah MPV lah, Xpander ni, okay, dia antara yang paling tinggi lah ground clearance dia. Jadi sebab tu dia boleh digunakan untuk meredah kawasan yang sedikit tak rata dan sebagainya, selesa lah. Okay, berbanding sebuah kereta biasa yang mungkin divider semua tak boleh nak redah, yang tu mungkin sesuai untuk digunakan untuk meredah kawasan-kawasan ini. Jadi ground clearance nya antara yang terbaik di dalam pasaran pada masa ini. Okay, apa lagi sebut? Okay, tentang safety. Okay, saya dapati bahawa antara isunya adalah Xpander adalah sebuah kereta SUV yang ada 7 tempat duduk, tapi hanya ada 2 je dia punya airbag. Okay, ia tak adalah teruk sangat sebab BRV pun hanya ada 2 je. Betul tak? Okay, jadi nampaklah yang Xpander ni dibina untuk keperluan negara dunia ketiga yang mungkin safety-nya tak terlalu difikirkan sangatlah. Tetapi masih lagi terdapat ABS, okay, AAC dan Hill Start Assist. Okay, dan berdasarkan ujian Asian NCAP, Xpander ni mendapat 4 bintang. Okay, peratusannya dalam 71 dan 72% skor. Okay, untuk Mitsubishi Xpander. Okay, luarannya mantap, tapi dikatakan bahawa dashboardnya sangatlah old school. Dikatakan tak sekul gambaran luar bentuknya. Okay, di dalamnya nampak sangat macam biasa-biasa dan sangat tak begitu memujakan lah. Okay, untuk sebuah kereta yang luarannya sangat modern, sangat radikal bentuknya. Okay, kemudian tentang
Apa lagi kita tahu? Minyak. Okey. Tentang penggunaan minyak ni saya baca juga, saya tonton di YouTube. Okey, di Indonesia mereka mengatakan bahawa untuk purata lah, okey, dia boleh sampai sehingga 18 km per liter. Okey, maksimum untuk jalan highway lah. Dasar juga kepada speed lah. Okey, jadi untuk jalan bandar dikatakan boleh dapat sehingga 12 km per liter. Jadi saya rasa penggunaan bahan bakarnya juga adalah agak baik dan taklah terlalu teruk dengan 4 transmisi automatik tu. Okey, jadi puratanya mungkin boleh dapat 15 lah. Okey, 15 km per liter. Saya rasa itu pencapaian agak baik untuk sebuah MPV 1.5 liter. 1.5 liter dia punya 1.5. Okey, 1500cc. Okey, sebab kalau ikutkan Honda City ni, kalau setakat rekod saya boleh dapat lah 20 km per liter untuk highway dengan kelajuan maksimum nasional. Okey, jadi pada saya untuk sebuah MPV 7 tempat duduk dengan enjin 1.5, saya rasa ianya adalah sebuah kereta yang agak menjimatkan. Dan saya juga dikabarkan bahawa suspensionnya agak menarik, agak sedap dipandu dan selesa kepada semua penumpang-penumpang. Okey, tentang last sekali, orang mesti akan tanya tentang harga. Okey, harganya masih lagi misteri. Okey, ada yang mengatakan ianya serendah RM64,000. Itu harga yang sangat membunuh banyak kereta-kereta yang ada di Malaysia kalau harga itu. Okey, tapi kita mungkin ambil 70 hingga RM90,000 harga dia lah. Okey, kalau 64 tu saya rasa arus pun habis ni. Okey, jadi bukan tu je, dia juga boleh menjejaskan jualan X50. Saya pun tengah aim X50. Okey, saya setakat ni memang dalam otak saya X50, tapi kita kena pergi tengok dulu lah Xpander ni. Saya ada beberapa perkara lah yang mungkin saya tak berkenan dengan Xpander ni. Okey, antaranya lah tentang 4 automatic transmission tu saya tak berapa kenal lah, sebab saya dah pernah bawa enjin kereta dengan 4 kelajuan ni. Okey, sekarang saya guna CVT, jadi saya tak nak lah jauh sangat lah gear tu. Jadi saya tahu perbezaan antara gear 4 automatic ni dengan CVT, sangat jauh perbezaan dia. Jadi saya tak nak lah pergi ke teknologi yang lama tu. Paling kurang kalau dapat dual clutch yang digunakan oleh Proton tu macam okey lagi lah kan. Okey, kemudian yang keduanya saya suka X50 tu sebab teknologi dia. Pelbagai ciri-ciri teknologi terkini ada dalam tu. Jadi saya nak sebuah kereta yang macam tu. Okey, tapi sebagai seorang yang berkeluarga, sebenarnya saya perlukan juga sebuah MPV. Jadi saya nampak Xpander ni sebagai sebuah kereta yang sesuai untuk 7 orang. Okey, harganya murah, bentuknya menarik. Tapi itulah, saya masih berbelah bagi. Nanti mungkin kena tengok kedua-duanya, barulah kita boleh pilih untuk ambil satu ke kita ambil dua-dua. Saya ambil satu, bini saya ambil satu. Macam ni, macam melampau pula kan. Dua kereta kan, dua kereta baru lah masalah dia. Okey, tak apa. Jadi kita tunggu nanti. Saya nak buat review juga. Okey, nak buat video juga pasal X50 lepas ni. Okey, jadi tonton dulu yang ni. Jadi kepada siapa yang nak tunggu saya